Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada pada hari yang mulia, iaitu hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan waktu diisi dengan amal soleh dan amal ibadah kepada Allah, mudah-mudahan saat-saat mustajabatud doa yang telah pun dijanjikan di dalam hari Jumaat ini akan menyebabkan amalan kita diterima dan doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih ada berbaki lagi waktu sehinggalah maghrib pada hari ini, iaitu kita berada pada hari Jumaat ini yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ketika mana menyebutkan tentang kewajipan bagi orang lelaki untuk menunaikan solat Jumaat. Apabila selesai dari Jumaat itu, kata Allah dalam suratul Jumu'ah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ini dan carilah fadlullah, carilah kurnia-kurnia Allah. Kurnia-kurnia Allah ini bukan hanya yang hanya sempit pemahamannya. Orang-orang mengatakan carilah, mungkin teruskan bekerja, cari rezeki. Ya, boleh, termasuk itu juga adalah merupakan mencari kurnia Allah. Akan tetapi di saat ketika mana kita berada di dalam program ini, kita juga berada di dalam apa yang telah dianjurkan oleh Allah untuk mencari fadlullah, iaitu mencari ilmu, mencari ridha Allah, yang mana ianya adalah merupakan daripada suatu pencarian kurnia Allah yang cukup agung, iaitu mencari ilmu. Dan juga apalagi pada saat ini insya-Allah, seperti mana jadual kita akan memperbahaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan juga insya-Allah setelah kita mengucapkan syukur kepada Allah, maka kita mengingatkan nikmat Allah yang terbesar, iaitu dengan dikurniakan kepada kita seorang Rasul yang begitu agung, sebaik-baik para Rasul dan Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Marilah kita juga mengambil peluang ini untuk memperbanyakkan salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Mudah-mudahan selawat dan salam kita ini menambahkan lagi seperti mana dijanjikan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kehidupan kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat dan negara kita khususnya, dan kepada dunia bumi ini. Mudah-mudahan dirahmati sentiasa oleh Allah dengan berkat rahmatan lil alamin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pesan lagi, seperti mana yang sebelum ni kita selalu pesan dalam program kita ini, selain nanti kita akan ceritakan dari sirah Nabi SAW, kita minta kepada semua yang menonton, baik ibu, ayah, adik-adik, abang, kakak, untuk kalau nanti apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW ataupun Rasulullah SAW, maka jangan lupa apabila kita dengar, kita berselawat kepada Nabi SAW, kerana dengan sebab itu akan datang rahmat Allah. Satu, yang keduanya, terkeluar kita dari senarai orang yang bakhil, kata Nabi, iaitu orang yang bakhil itu ialah apabila nama aku disebut di sisinya, kata Nabi, maka dia tidak berselawat kepada aku. Jadi kita tak mahu jadi orang bakhil. Bakhil ni bukan Nabi rugi, bukan bakhil kepada Nabi, tapi bakhil kepada diri kita sendiri, kerana kita telah menghalang diri kita dari rahmat Allah, dan kita telah menyebabkan diri kita ini jauh daripada Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata, inna awlan nasa bi yaumal qiyamah aktsarun nasa alayya salah. Orang yang paling dekat dengan aku, atau orang yang paling utama di sisi aku nanti pada hari kiamat, Masya Allah, VIP-nya Nabi SAW, very important person di sisi Rasulullah, adalah orang yang paling banyak selawat kepada aku, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi apa lagi pada hari Jumaat ni, memang kita sangat-sangat dituntut untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Baik. Ingat lagi tak apa yang kita bahaskan sebelum ini? Rasanya kita dah jumpa 2 kali dalam perjumpaan kita ni. Setiap Jumaat ni dah 2 kali. Pertama kita membahaskan tentang sirah Nabi SAW. 2 ke 3 ya? Saya pula yang lupa. 3 kali dah. Ya, yang ni kali keempat. Yang pertama adalah tentang apakah sirah, bagaimana apa yang kita akan bahaskan dalam ni dan apa manfaat, faedahnya. Yang keduanya adalah tentang nasab yang mulia Nabi kita Muhammad SAW dari sebelah ayah lah, daripada ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, dan sebelah ibunya sebagai satu pertambahan lah juga adalah merupakan daripada Quraisy, daripada Bani Zuhair, yang disebutkan Aminah bintu Wahb bin Az-Zuhriyah. Jadi ini adalah merupakan kemuliaan kedua-dua nasab, baik ibu dan ayah Nabi SAW, kerana ianya adalah merupakan insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada yang berikutnya kita telah mula menceritakan tentang detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang Nabi itu lahir pada 12 Rabiul Awal bagi qaul yang masyhur, atau 20 April tahun 663, kalau tak salah saya lah ya, yang telah pun disebutkan. Kemudian Masihi, dan juga dilahirkan di Mekah, di kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun gajah. Pada tahun gajah, kita dah bahaskan kenapa dinamakan tahun itu tahun gajah, adalah untuk mengingati peristiwa besar yang berlaku pada tahun itu, iaitu cubaan usaha hasad dengki seorang raja Yaman, iaitu bernama Abrahah, membawa tenteranya dengan dipimpin oleh gajah-gajah ya, untuk dengan hasrat meruntuhkan Kaabah, dan juga tidak lain juga menghalang kelahiran Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi dilindungi oleh Allah, sehingga Allah utuskan burung yang membawa batu sijil, daripada neraka sijil, yang dilontarkan ke atas mereka sehingga semua rombongan itu mati, ditembusi dengan batu tersebut, seperti pokok kayu ataupun daun-daun yang dimakan ulat. Macam ni lah pokok-pokok kayu ni, ada yang dah berlubang-lubang ni. Ini ni macam tu dia punya apa namanya, apabila batu tu kena kepada tubuh badan. Bahkan Abraha sendiri pun mati dalam keadaan yang cukup mengerikan, tapi sempat dia kembali ke Yaman pada waktu itu, tapi terburai isi perutnya, jasadnya ataupun dirinya itu terputus sedikit demi sedikit daripadanya, mendapat seksaan di dunia oleh Allah, apatah lagi nanti di akhirat kerana usaha-usaha jahat beliau. Baik. Kemudian setelah itu kita dah ceritakan juga tentang detik kelahiran Nabi SAW yang begitu agung, dengan tanda-tanda yang telah pun berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga di langit juga bergembira dengan tahlil, tasbih, tahmid, takbir oleh para malaikat dan penduduk langit. Semuanya tidak lain adalah meraihkan kelahiran yang agung Nabi kita Muhammad SAW. Dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan ibunya tidak merasakan kesakitan, dalam keadaan ketika itu ibunya sampai melihat cahaya yang begitu terang, bahkan jarak yang sepatutnya sebulan perjalanan, iaitu Syam, dapat untuk dilihat dengan jelas oleh ibunya Aminah, sehingga dapat melihat akan istana-istana Syam pada waktu itu, untuk menunjukkan bahawa yang dilahirkan itu adalah insan yang cukup bercahaya, yang akan memberi cahaya kepada alam ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian sikit kita sentuh pada waktu itu siapa yang membidani kepada Nabi SAW. Jadi boleh kita ingat, iaitu bernama Asy-Syifa binti Auf. Asy-Syifa binti Auf, ini adalah bidan yang membidani ibu Nabi SAW yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Namanya Asy-Syifa binti Auf. Dia juga adalah merupakan ibu kepada sahabat utama Nabi SAW yang Nabi berikan kabar gembira akan masuk ke dalam syurga. Seorang yang sangat pemurah dan berjaya, successful dalam dia punya bisnes, iaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Baik. Jadi setelah itu kelahiran Nabi SAW yang mulia, maka Aminah telah mengutuskan Ummu Aiman untuk memberitahu kepada datuknya Abdul Muttalib, yang ketika Abdul Muttalib mendengar kabar
Aminah telah melahirkan anak, iaitu merupakan cucunya, kerana Abdul Muttalib anaknya adalah Abdullah, isteri kepada Aminah, yang Abdullah pada waktu itu telah pun meninggal dunia ketika 2 bulan atau 3 bulan Rasulullah dalam kandungan ibunya. Maka Abdul Muttalib sangat gembira. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib pada waktu itu, dia membawa Nabi Muhammad SAW yang masih baru dilahirkan itu masuk ke dalam Kaabah, ke dalam Baitullah Al-Musharrafah, iaitu Kaabah Al-Musharrafah, masuk ke dalam itu. Kemudian dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, dan juga memberikan nama dengan nama yang sebenarnya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, lihat bagaimana kemuliaan Nabi SAW. Ialah orang nak masuk Kaabah ni sebenarnya bukan calang-calang orang yang boleh masuk, hanya kepada pembesar-pembesar. Tapi Nabi pada ketika bayi pun telah diberikan kemuliaan oleh Allah, dibawa oleh datuknya Abdul Muttalib untuk masuk ke dalam Kaabah. Baik, kemudian setelah itu lahir Nabi SAW. Pertama yang menyusukan kepada Rasulullah SAW adalah ibunya, iaitu Aminah, ya. Jadi Aminah ketika mana lahirnya Rasulullah, dia menyusukan Rasulullah SAW. Dalam riwayat menyebutkan lebih kurang 3 hari disusukan oleh ibu yang mulia, iaitu Aminah, akan Nabi SAW. Dan setelah itu disusukan oleh seorang wanita bernama Thuwaibah. Thuwaibah, siapa namanya? Thuwaibah. Jadi Thuwaibah ini siapa? Thuwaibah ini adalah merupakan bekas hamba sahaya Abu Lahab. Jadi kalau kita biasa tahu, antara orang yang menentang kepada dakwah Nabi SAW ada 2 Abu lah, kita kata kan, iaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal ini digelar oleh Nabi SAW dengan Fir'aun. Hadhihi ummah, Fir'aun yang umat ini, dahsyat. Tapi ada satu lagi yang memang telah pun dilaknat oleh Allah, bahkan kekal laknatnya itu kalau kita kata disebut-sebut di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Lahab ataupun surah Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab. Yang ini adalah Allah melaknat kepada Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab tu, yang mana dia ni memiliki seorang hamba yang sangat terkenal. Kenapa sangat terkenal? Satu, kerana dia cantik, kemudian baik, pandai buat kerja. Bahkan hamba ni sebenarnya menjadi rebutan pada ketika mana nak dimiliki oleh orang ramai. Tapi berjaya dimiliki, dibeli oleh Abu Lahab, dan sangat disayangi oleh Abu Lahab. Tapi lihat, sayang betul dia dengan Thuwaibah ni, hamba yang paling sayangi. Tapi ketika mana lahir Nabi Muhammad SAW, Thuwaibah ni dia pergi bagi tahu kepada Abu Lahab. Tuan, dia kata, anak saudara tuan telah lahir. Kerana Abu Lahab ni adik-beradik juga kepada Abdullah, bapa Rasulullah SAW. Dia kata, anak saudara kamu telah dilahirkan. Ketika dengar tu, Abu Lahab gembira dia luar biasa. Sampai nak menunjukkan betul-betul gembira ni, apa dia buat? Dia merdekakan Thuwaibah. Walau Thuwaibah ni sangat disayang ni, tak nak bagi siapa, nak simpan, nak bersama dengan Thuwaibah, nak supaya Thuwaibah dapat jadi hamba dia terus. Tapi ketika dengar akan kelahiran yang hebat ni, dia kata apa? Aku merdekakan engkau, wahai Thuwaibah. Dimerdekakan maksudnya lepas tak jadi hamba dah. Masya Allah. Kenapa? Kerana berita yang dia dengar dari kelahiran Nabi SAW. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa tak cukup dengan itu, dia pergi ambil Nabi Muhammad SAW dan dia bawa tawaf sambil mengatakan, hadha bni, hadha fakhri, ini anak aku, ini kebanggaanku, ini anakku, ini kebanggaanku. Masya Allah. Maksudnya dia membahirkan kegembiraan. Tapi malangnya ketika Nabi SAW berdakwah
yang telah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, dialah di antara yang awal yang telah menolak dan juga yang telah pun mengisytiharkan daripada menutup ataupun kita kata menghalang dakwah Nabi SAW. Oleh kerana itu disebutkan dalam Sahihul Bukhari dalam satu riwayat yang menceritakan tentang beberapa ahli keluarga daripada Abu Lahab ini, termasuklah bapa saudara Nabi SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang telah bermimpi melihat Abu Lahab. Abu Lahab dah mati ketika mandi dalam peperangan tu, mati. Pastilah kalau orang yang kafir, orang yang menentang Nabi, pasti akan diazab. Maka kelihatan pada waktu itu dalam keadaan yang sangat dahsyat. Tapi ketika mana dilihat keadaan itu, ketika ditanya keadaannya, maka dia mengatakan, aku dalam keadaan yang sangat dahsyat. Tetapi walaupun dalam keadaan itu, pada setiap hari Isnin aku mendapatkan daripada air yang dapat aku minum daripada satu jari yang keluar dari jariku, kata Abu Lahab. Ajib. Hari apa yang keluar air itu, sedangkan ahli neraka ni ataupun orang-orang yang diazab ni, dia tak akan dapat setitis air pun. Dia tak akan dapat apa-apa pun daripada, sedikit pun daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana diazab, kerana dilaknat oleh Allah. Tapi dia dapat sedikit pada setiap hari Isnin. Kenapa? Kerana pada hari Isnin itu, hari kelahiran Nabi, dia gembira, bahkan dia memerdekakan Suhaibah. Disebutkan kerana berkat memerdekakan kepada Suhaibah ketika mana gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Sebab itu ada seorang ulama mengatakan, kalaulah seorang kafir yang sudah sedia terlaknat di dalam Al-Quran pun mendapatkan daripada sedikit daripada rahmat ataupun daripada rahmat Allah dengan sebab bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, bagaimana kita pula orang-orang yang telah beriman, yang memang kita ni adalah merupakan orang Islam, apabila kita gembira dengan kelahiran Nabi SAW, takkanlah ianya perkara yang sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa rahmat dan faedah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ingat beberapa nama tadi yang menyambut kelahiran Nabi. Bidannya adalah Asy-Syifa binti Auf, kemudian disusukan oleh ibunya Aminah, kemudian setelah itu disusukan oleh Suhaibah. Ada riwayat mengatakan Suhaibah menyusukan selama 4 bulan daripada setelah kelahiran Nabi SAW. Dan Suhaibah ini ketika itu dia melahirkan anak juga, nama anaknya Masruh, nama anaknya adalah Masruh. Dan Suhaibah juga merupakan daripada ibu susu Rasulullah, dan dia juga adalah merupakan ibu susu kepada pakcik Nabi SAW yang masyhur, yang digelar dengan Sayyidus Syuhada. Kita ni banyaknya nama nak ingat ni, tak apa. Kita dengar nama ni dapat rahmat Allah. Tapi kita ni bukan tak kenal nama-nama yang kita sebut ni. Kadang-kadang kita dah benar dengar, dah tahu, tapi kadang-kadang kita tak berapa nak perasan. Iaitu Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah ni bapa saudara Nabi SAW, tapi umurnya masih muda lagi, dan dia sempat dia menyusu dengan Suhaibah ni, dan sebab tu dia ni walaupun pakcik Nabi, dia juga adalah sesusuan dengan Nabi SAW sebab menyusu dengan orang yang sama. Bahkan Sayyidina Hamzah ni menyusu dari orang yang sama dua, satu dengan Suhaibah, satu lagi daripada seorang daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Ada mengatakan Halimatus Sa'diyah, ada mengatakan bukan Halimatus Sa'diyah, tapi seorang daripada Bani Bakar, Sa'ad bin Bakar, yang Nabi pun pernah menyusu dari wanita ini apabila dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Apalah, nanti kita akan terangkan sikit, tapi itulah yang boleh untuk kita dapat pengetahuan tentang perkara itu. Baik. Jadi setelah Suhaibah Al-Aslamiyah ini, digelar Suhaibah Al-Aslamiyah, menyusukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, kerana menjadi satu kebiasaan orang-orang Arab khususnya di kota Mekah ni, hantar anak-anak mereka untuk disusukan di pendalaman, di perkampungan, atau disebutkan di lembah-lembah yang masih terjaga satu dari udaranya. Di Mekah ialah
bukanlah kita kata tempat tu tempat mulia, tapi kerana ramai orang, kunjungan dan sebagainya, dan dibimbangi adanya virus, wabak. Jadi kalau di pendalaman jauh daripada kota kita panggil, udaranya masih terjaga. Macam kita lah, hari ni kita duduk dekat KL contoh, kita memanglah tengok cantik bangunan, tapi udaranya dah mula sebab ada banyak kenderaan, kilang dan sebagainya. So kadang-kadang hujung-hujung minggu ataupun kadang-kadang tu kita pergi ke tempat-tempat yang jauh di rekreasi. Mungkin di hutan, mungkin di pantai, mungkin di bukit dan sebagainya. Sebab sebenarnya yang antara yang kita nak adalah udara yang segar. Kerana udara yang segar ini akan mempengaruhi kepada kesihatan, kepada tumbasaran, kepada kelangsungan daripada tubuh badan kita ni. Jadi itu juga salah satu hikmah kenapa orang Arab suka menghantar bayi-bayi mereka untuk disusukan di lembah, supaya badan-badan mereka itu menjadi sihat, bayi-bayi mereka itu menjadi kuat, dan juga supaya mereka terjaga dan terpelihara daripada wabak-wabak yang dibawa daripada luar. Kerana Mekah memang sentiasa diziarahi untuk dilaksanakan umrah dan haji. Daripada pedagang-pedagang yang datang dari luar pastilah akan membawa berbagai wabak ataupun membawa kepada penyakit-penyakit daripada luar. Jadi dihantar tu sebagai satu hikmahnya untuk melindungi daripada bayi tersebut terkena daripada wabak itu, dan menyihatkan tubuh badan, dan juga menyelamatkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang tak baik. Maksudnya kalau di kota-kota ni biasalah dah ada kita panggil pengaruh-pengaruh yang bukan-bukan dah. Itulah sebabnya kalau kita tengok di bandar-bandar kadang-kadang tu cara budaya kehidupan tu dah berbeza dah. Trend-trendnya, sebab tu pengaruh-pengaruh ini akan boleh merosakkan. Jadi kita pun belajar juga daripada mereka, orang-orang Arab dulu, bagaimana mereka nak supaya bayi-bayi mereka terselamat dari pengaruh-pengaruh yang tak baik itu. Mereka hantar anak-anak mereka keluar. Macam ibu apa kita dulu begitu juga. Kadang-kadang tengok dah duduk kat bandar ni, tengok anak dia dah mula dah akhlaknya rosak, dah mula pergaulannya itu membawa kepada yang keburukan. Mereka hantar anak mereka keluar belajar. Contohnya ke kampung, kadang-kadang hantar ke pondok, ke pesantren dan sebagainya, yang lebih terjaga daripada environment dia ataupun bi'ah, suasana dia. Itu sebab kenapa pentingnya juga dalam kita mentarbiah dan mendidik itu memilih tempat dan juga untuk memilih keadaan yang terbaik kepada anak-anak kita, seperti mana yang telah pun dilakukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk juga di antaranya juga kita sebutkan adalah supaya daripada udara dan kenyamanan yang ada. Sebab tu kalau kita hari ni, walaupun kita duduk kat bandar ni, kita kena ada jugalah pergi rekreasi. Kalau tidak, buatlah kat rumah ni pokok-pokok macam ni sikit kan, bagi nyaman, rasa insya-Allah rasa sonok je. Macam tu. Sebab kalau tidak, kita rasa macam batu. Kan? Kenalah juga untuk kita ni ambil peluang daripada ciptaan Allah ni, yang memang sebenarnya Allah ciptakan ni untuk manfaat kepada manusia, seperti pokok-pokok kayu, seperti juga daripada air dan sebagainya. Di antara juga hikmah yang juga termasuk hikmah yang besar adalah untuk supaya anak-anak mereka ini mendapat bahasa Arab yang fasih. Sebab apa? Sebab kerana pedagang datang daripada Yaman, daripada Syam, daripada Habsyah, bahasa dah macam-macam dah. Ada bahasa pasar, ada bahasa ni. Jadi dia punya bahasa tu dah bercampur dengan, kalau dalam bahasa kita panggil amiyah, bahasa awam, benda-benda yang kadang-kadang tu kalau kita sekarang lah, kalau duduk lepak-lepak dengan kawan-kawan yang lepak-lepak tu dah bahasa dah. Kawan-kawan yang dah macam ikut kepada tu, dah mula bahasa dia kadang-kadang disingkatkan. Ada yang kadang-kadang tu lu, gua, brother, apa semua tu. Ini semua kita sebenarnya, sebab kalau kita orang Melayu ni, kita sebenarnya kita kehilangan bahasa tu. Sebab itulah sebenarnya bahasa ini adalah menunjukkan satu bangsa itu, jati diri satu bangsa itu. Kita sepatutnya bangga dengan bahasa yang begitu indah. Begitulah orang Arab, mereka nak supaya bahasa anak-anak mereka ini terjaga menjadi satu bahasa yang indah. Apatah lagi zaman itu sebenarnya mereka memang menjadi satu kemuliaan kepada seseorang itu apabila dia fasih di dalam berbahasa Arab, di dalam menyusun syair, gurindam yang indah-indah.
Maka di antara cara untuk mereka mendapatkan bahasa-bahasa yang murni, yang masih terpelihara adalah di lembah-lembah, iaitu di kampung-kampung yang masih lagi bahasa mereka masih murni lagi. Ya. Baik, itu di antara sebabnya. Oleh kerana itu, mereka akan menyerahkan bayi-bayi mereka itu kepada wanita-wanita yang berada di lembah-lembah tertentu, dan di antara satu kabilah ataupun bangsa kabilah kaum yang memang ada di dekat situ adalah disebutkan dengan Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar, yang di dalamnya ada salah seorang wanita yang datang ke Mekah pada waktu ketika Bani Bakar, Sa'ad bin Bakar pada waktu itu, yang dianya tempatnya itu tidak jauh daripada Taif. Kalau ada yang pernah pergi Mekah, mungkin anda sempat ziarah ke Taif. Bani Sa'ad bin Bakar punya kampung ni tak jauh daripada Taif. Taif naik ke atas, dia masih ke bawah dan ke atas sedikit. Nama kampung tu Kampung Sa'ad bin Bakar. Kampung Sa'ad bin Bakar, yang pada waktu itu, pada tahun itu, mereka mengalami kemarau yang dahsyat, sehingga pokok kayu menjadi kering, tak tumbuh. Kemudian tanakan mereka kerana tak ada daripada sumbernya, kurus, dah dalam keadaan sakit. Maka mereka ni tak ada jalan lain kecuali kena berusaha untuk mencari sumber. Maka di antara cara mereka adalah mengambil upah untuk menyusukan bayi-bayi di kota, iaitu yang hampir dengan mereka adalah kota Mekah Al-Mukarramah pada waktu itu. Maka kata Halimatus Sa'diyah, ini diceritakan dalam kitab sirah, menceritakan detik-detik bagaimana dia mendapatkan daripada kemuliaan daripada Allah dengan berkat menyusukan dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Dia cerita, ni cerita best, dia cerita ni. Dia kata pada waktu ketika Bani Sa'ad bin Bakar ni dalam keadaan kemarau, maka orang-orang perempuan bersiap sedia bersama suami-suami mereka untuk menuju ke Mekah untuk berusaha mendapatkan bayi-bayi dan untuk mengambil upah menyusukan anak-anak mereka. Maka dia pun termasuk salah seorang daripadanya yang pada waktu itu keluar bersama rombongan tersebut. Dia dengan suaminya dan beberapa anaknya, yang pada waktu itu dia membawa seekor himar atau keldai yang dibuat untuk kenderaan, untuk dinaiki. Kerana jarak daripada situ lebih kurang 100 km lebih daripada kampung itu ke Mekah. Naiknya adalah keldai. Qamrah, nama keldai dia namanya Qamrah. Pada waktu itu dia bawa keldai itu untuk dikenderai, untuk dinaiki. Tapi bukan naik semua, kalau keldainya kecil. Jadi maksudnya apa? Bergilir lah, suami naik, sekejap lagi Halimah naik, kemudian anak-anak dia naik, supaya taklah sampai keldai itu tak larat untuk nak berjalan. Apatah lagi keldai itu kurus. Sebab apa? Sebab kampung tu kemarau, dia pun tak cukup makan, dia pun tak cukup minum. Masya Allah. Dia bawa juga bersama dengan dia seekor unta betina. Kenapa? Untuk menjadi bekalan untuk diperah susu. Itu cara mereka. Tapi unta tu pun kurus sebab dia pun tak cukup makan. Air pun tak cukup. Susu kering. Tapi tak nak bawa lah sebagai standby. Kita kata awal-awal tu adalah sikit-sikit. Tapi di pertengahan jalan dah mula kering dah. Bukan hanya susu unta tu kering, minta maaf, susu yang dimiliki di badan Halimatus Sa'diyah pun dah tak ada dah. Macam mana dia tak ada makanan? Dia tak ada apa sumber. Anaknya yang masih bayi itu, yang menyusu dia tu, masih ada dua orang atau tiga orang yang ketika itu menyusu, tak ada susu. Bayangkan kalau anak ni dalam kelaparan, apa yang akan berlaku? Menangis sehingga dikatakan sepanjang malam anak ni menangis dahaga kerana tak ada susu. Nak perah susu unta pun tak ada. Dia punya keldai pula dah tak larat nak bawa orang dah dan slow, sehingga dia adalah yang paling belakang sekali, last sekali. Jadi orang-orang Bani Sa'ad ni dah sampai kota Mekah. Mereka dah cari dah bayi-bayi dah. Termasuklah di antara mereka bertanya di rumahnya Aminah. Ketika ditanya ada tak bayi dalam rumah ini untuk kami susukan, ada. Mana ayah dia? Ayahnya telah meninggal dunia. Dia anak yatim. Semua pada waktu itu perempuan,
wanita-wanita tak mahu untuk mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuan mereka. Kenapa? Kerana gelaran yatim bagi mereka, iaitu tak ada ayah, itu adalah menyebabkan mereka tak mendapatkan upah yang lumayan. Mereka kata begitu. Dan mereka menganggap anak tu kekurangan. Ya? Mereka tak tahu anak tu adalah anak yang punya kelebihan yang luar biasa sekali. Masya Allah. Tapi kerana mereka tak lihat, kata para ulama, kalau mereka lihat sedikit je Nabi Muhammad, pasti mereka akan terpikat dan terus mengambil Nabi Muhammad. Tapi kerana yang memilih ini bukan mereka, yang memilih ini bukan Aminah, yang memilih ini bukan Abdul Muttalib. Walaupun Abdul Muttalib nak pilih siapa yang boleh menyusukan, tetapi yang memilih untuk menyusukan Nabi Muhammad adalah Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang pilih. Jadi ini semua adalah aturan Allah. Jadi semua dah tak nak, semua dah ambil bayi-bayi yang lain. Halimah pun, dan kenapa Allah pilih Halimah ya? Itu yang kita tanya. Halimah, kalau kita tengok namanya Halim. Halimah ni pun kalau kita kata orang yang penyantun, orang yang sabar. Memang dia sabar pada tu orang tengah rebut-rebut, dia pun lambat dapat sampai, dia pun sabar. Dia tak sama dengan orang lain yang berebut ni. Sabar. Subhanallah, Allah pilih orang yang sabar, Allah pilih orang yang penyantun, ada akhlak untuk menyusukan kepada Nabi. Sebab apa? Sebab memang betul sebenarnya seorang anak itu dia terkesan dengan apa yang dia disusukan dan dia makan. Ini kita kena faham. Sebab tu kita kena bagi anak kita makanan yang baik, dari halalan tayyibah, dari sumber yang halal, makanan yang tayyib, yang sihat, yang baik. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia mempengaruhi khususnya kepada akhlak kepada anak-anak kita. Jadi ibu ayah khususnya cari rezeki yang halal. Sebab anak kita tu akan dipengaruhi dengan apa sumber yang dia makan. Jadi Halimah ni pun Masya Allah orangnya akhlak baik. Sebab tu ibu pun nak susukan anak, ibu pun kena ada akhlak yang baik, sabar. Kalau ketika susukan itu banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyak berselawat kepada Nabi. InsyaAllah apa yang diminum oleh anak itu akan mempengaruhi kepada jiwa, diri, pribadi anak tersebut. Jadi setelah itu Halimah pun pergi cari-cari, dah tak ada dah bayi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW yang mulia. Jadi Halimah kata kat suami dia, kita tak maulah balik dalam keadaan tangan yang kosong. Apa kata kita pergi kepada rumah anak yatim itu, kita ambillah dia, kita ambillah upah sekadar apa yang mereka mampu, aku tak mau balik dengan tangan yang kosong. Maka kata suami dia, betul, takkan kita nak balik tangan kosong, pergilah ambil. Maka ketika mana dia minta dan bersedia untuk nak mengambil Nabi Muhammad SAW untuk disusukan dan dibawa ke kampung Bani Sa'ad bin Bakar ni, maka dikeluarkanlah Nabi SAW pada waktu itu untuk diserahkan kepada Halimah. Detik inilah yang sangat diingati oleh Halimatus Sa'diyah. Allah, apa detiknya? Ketika mana dia menerima daripada bekas yang ada Nabi SAW. Ketika dibuka daripada penutup itu, dia lihat pada waktu itu wajah Nabi SAW yang bercahaya, yang begitu indah. Pada waktu itu kata Halimah, aku langsung dan terus jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tak terkesan dengan keindahan Nabi SAW. Luar biasa. Kalau bayi-bayi yang kita tengok comel-comel tu, kita kadang-kadang geram je, kadang-kadang kita pun apatah lagi sebaik-baik, secantik-cantik makhluk, secantik-cantik manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang dilihat oleh Halimatus Sa'diyah. Dia mengatakan langsung ketika itu jatuh hatiku, jatuh cinta kepada Nabi SAW. Maka pada waktu itu dia melihat Nabi SAW ingin untuk minum susu, maka didekatkan minta maaf akan kepada Nabi SAW yang mulia itu, minta maaf di susunya yang di sebelah kanan. Walaupun pada waktu itu dia mengetahui bahawa dia sudah tidak mempunyai susu, tapi rasa kasihnya kepada Nabi, nak supaya Nabi dapat untuk menyentuh tubuhnya, maka didekatkan. Tapi subhanallah, lihat keberkatan Nabi. Nabi bukan barakah ketika dia angkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Nabi bukan dirahmati ketika mana dia angkat menjadi Rasul. Nabi diberkati sebelum lahir, ketika dilahirkan, setelah dilahirkan, dalam keadaan bila-bila waktu pun diberkati oleh Allah. Bahkan orang-orang yang hampir dengan Nabi pun diberkati kehidupan mereka. Halimah pada waktu itu ketika mendekatkan Nabi SAW, minta maaf di susunya, pada waktu itu dia merasakan penuh susunya dan dapat disusui
oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepuas-puasnya sehingga selesai di sebelah kanannya. Dan Halimah yang jatuh cinta kepada Nabi, nak supaya Nabi lebih puas, maka dipusingkan di sebelah kiri untuk Nabi menyusu lebih lagi. Akan tetapi pada waktu itu disebutkan Nabi tidak mahu, maknanya Nabi mengelak. Sepatutnya Nabi nak menyusu lagi, tapi Nabi mengelak. Pada waktu seketika mana dia melihat Nabi mengelak dan diletakkan Nabi kembali ke tempatnya, pada waktu itu dia mendengarkan suara-suara. Suara apa yang didengar oleh Halimah? Suara tangisan. Tangisan siapa? Tangisan anak-anaknya. Sebenarnya anak-anak Halimah ni sentiasa menangis sebab kelaparan. Oh, baby kalau dah lapar nangis. Tapi ketika dia lihat Nabi, dia lupa anaknya. Ketika menyusukan Nabi, lupa anaknya. Kenapa? Kerana cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kata para ulama, kenapa Nabi menolak untuk meminum susu yang sebelah kiri? Kerana Nabi ini sudah pun ditarbiyah, dididik dengan akhlak oleh Allah semenjak bayi lagi, untuk bukan hanya mementingkan diri sendiri tetapi prihatin dan juga memberikan kepada yang lain. Sebab tu kenapa Nabi tolak? Supaya dapat bahagian itu kepada adik-beradik susu dia yang lain, anak Halimah Sa'diyah yang lain. Masya Allah. Maka disusukan. Setelah itu hairan suami Halimah, bukan hanya yang ada susu ni Halimah, unta betina yang dibawa tu pun tiba-tiba mempenuh susunya, diperah, diminum oleh suami Halimah dan juga Halimah Sa'diyah, sehingga mereka merasa kenyang. Lebih daripada itu, keledainya itu tiba-tiba jadi sihat. Subhanallah. Maka ketika mana mereka bergerak balik ke Bani Sa'ad bin Bakar, anaknya tu kekenyangan, tidur dengan penuh keselesaan. Kenderaan mereka, himar ataupun keledai ni, laju pula tu, sehingga memotong kepada rombongan-rombongan wanita yang lain ataupun rombongan-rombongan Bani Sa'ad ni, sehingga orang-orang perempuan tu kata, Halimah, ini keledai baru ke yang kamu beli? Tak, yang dulu je yang sama. Macam mana dia boleh berubah ni? Macam mana dia boleh dapat macam, mesti ada sesuatu berlaku. Masya Allah, memang ada sesuatu berlaku. Apa yang berlaku? Kerana di situ ada insan agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW. Maka sampailah mereka ke Bani Sa'ad bin Bakar, maka dijaga. Bahkan keberkatan itu Allah kurniakan di dalam rumah tangga Halimah Sa'diyah berkat adanya insan yang mulia itu. Sebab tu rumah kita ni kena ada Nabi Muhammad SAW, baru rumah kita berkat. Macam mana nak ada Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad dah wafat. Ya, ada selawat kepada Nabi SAW. Ada apa lagi? Ada sirah yang selalu kita ceritakan, selalu kita sebut, selalu kita beritahu. Dan penuhkan rumah tangga kita ini dengan sirah, dengan cerita Rasulullah SAW. Bukan dengan filem itu dan ini, bukan dengan drama itu dan ini, tapi tentang kisah Nabi kita Muhammad SAW. Rumah kita akan diberkati. Rumah Halimah diberkati. Bahkan apa? Ialah rumah dalam keadaan kekurangan, tapi cukup. Kambing-kambingnya gemuk-gemuk, ternakan-ternakannya segar-segar. Sedangkan pada waktu itu kemarau, daun rumput mana yang mereka nak kambing tu nak makan? Sehingga orang-orang kampung tu heran, macam mana kambing-kambing, ternakan-ternakan daripada Halimah ni, Abu Kabsyah, dia punya suaminya digelar dengan Abu Kabsyah, ini boleh untuk gemuk-gemuk ni. Maka mereka pun kata macam ni lah, agak-agak entah-entah mereka ada jumpa tempat rahsia kot, tempat ragut yang rahsia kot. Apa mereka buat? Jom kita intip dan kita bawa ternakan kita supaya ternakan kita pergi makan tempat ternakan yang sama. Bukan, mereka sangka seperti itu. Maka mereka pun bawa lah, dan mereka pun lepaskan ketika mana kambing-kambing Halimah pergi meragut, yang mana tempat tu pun letak ada tangan rumput. Ternyata tetap tak berubah juga. Bukan kerana rumputnya, bukan kerana tempat ragutnya, tetapi yang ada di dalam rumah itu insan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Halimah memang sangat kasih kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih kasih daripada anaknya, sehingga menjadi satu tumpuan Halimah untuk menjaga Nabi Muhammad. Suaminya begitu juga Abu Kabsyah, begitu juga anak dia yang lebih dewasa, iaitu namanya Asy-Syaima'. Syaima' ni adalah juga di antara adik-beradik sesusu Nabi SAW yang turut kasih sayang kepada Nabi, selalu jaga ambil berat tentang Nabi SAW.
Maka disusukan selama 2 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan 2 tahun. Dan Nabi ni ketika Halimah cerita masa dia menyusukan tak pernah menyusahkan macam bayi-bayi yang lain lah. Bukan bayi-bayi itu susah, tapi maknanya memang biasalah bayi ni kejap dia meragam, macam-macam ragam. Tidak Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi adalah merupakan orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kehidupannya pun sentiasa dirahmati dan menjadi rahmat kepada yang lain. Sebab tu tak jadi macam bayi-bayi lain yang cepat meragam dan sebagainya. Bahkan cukup-cukup 2 tahun dia dah berhenti menyusu. Anak-anak kita kadang-kadang 2 tahun nak berhenti susu, tak nak berhenti. Sampai-sampai dulu orang kata letak jadam. Jadam ni benda yang pahit. Letak kat tempat tu, minum apa pahit baru dah tak nak berhenti. Punyalah kadang-kadang tu tak nak berhenti menyusu. Tapi Nabi 2 tahun je berhenti dah menyusu. Subhanallah. Sebab tu ketika mana Nabi dah berhenti menyusu, Halimah pun sedih. Dia nak kalau boleh Nabi ni jadi bayi yang lain yang boleh nak continue je. Tapi dah Nabi berhenti, dia terpaksa nak bawa balik untuk serahkan kepada ibunya di Mekah, iaitu Aminah. Tapi apabila serahkan, dia rindu, dia teringat, dia tak boleh, ya Allah. Dia rasa keberkatan itu. Dia pergi balik minta. Dia kata, wahai Aminah, wahai ibu kepada Muhammad SAW, kalau boleh, biarlah dia di bawah jagaan kami. Sebab dia buatlah satu alasan, tapi ialah alasan tu ada, iaitu ni kat tempat bandar ni masih ada wabak, takut ada sakit. Kat sana tu mereka tengok dia sangat sesuai, badannya sihat. Betul, ibunya Aminah melihat Rasulullah ketika dikembalikan, sihat tubuh badannya, hebat. Ialah Allah jaga sebenarnya, dia berkati. Tapi Halimah mengambil peluang untuk nak minta lagi. Maka Aminah pada waktu itu serahkan semula, sehingga dijagalah lagi oleh Halimatus Sa'diyah pada waktu itu, sehingga umur Nabi SAW lebih kurang 4 tahun lebih, iaitu lebih kurang 50 bulan dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, sehinggalah berlaku peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nanti insya-Allah kita akan ceritakan pada sesi yang akan datang, iaitu tentang pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang mulia ketika di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Berlaku di mana? Berlaku di kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi peristiwa pembelahan dada yang pertama. Sebab pembelahan dada Nabi ini berlaku beberapa kali. Nanti insya-Allah kita akan sebutkan. Tapi kali pertama berlaku iaitu di kampung Sa'ad bin Bakar, ketika di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Jadi itu yang insya-Allah kita akan sama-sama terangkan pada minggu hadapan. Jadi boleh ikut, jangan lupa ikuti. Sebab kalau kita ikuti sirah ni daripada awal, insya-Allah kita akan dapat pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa lagi yang berlaku? Jadi apabila kita sebutkan tadi dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah ni memang sayang kepada Nabi. Sebab tu kalau kita tengok, dia tak akan biarkan Nabi ni hilang dari pandangan dia. Kalau dia pergi mengembala pun, dia akan bawa Nabi SAW. Ada bersama dengannya Syaimak. Kadang-kadang jelah Nabi dah mula dewasa, umur 3 tahun dah mula. Nabi sendiri pun ialah bersama dengan anak-anak, biasanya ditemani oleh Syaimak. Satu ketika diceritakan Halimatus Sa'diyah pada waktu itu musim yang sangat panas, hari yang sangat panas, yang disebutkan panas ini boleh memudaratkan, bahaya. Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad dan Syaimak ni keluar. Jadi Halimah dah mula risau dah, mana ni? Sebab dia bukan risau apa, dia risau Nabi Muhammad, dia punya sayang Nabi Muhammad, dia takut Nabi Muhammad jadi berlaku apa-apa. Pada ketika mana Nabi Muhammad dan Syaimak ni dijumpai pada waktu itu, maka terus dimarahi oleh Halimah kepada Syaimak. Syaimak, kau ni bawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk dalam keadaan cuaca yang begitu panas. Kata Syaimak, tenang wahai ibu, saya ni ketika sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awan sentiasa ikut dia. Ajib. Jadi kalau kata nak panas tu tak panas. Bahkan ketika saya selalu dekat dengan dia, saya tak rasa panas pun. Bahkan saya merasa
cuaca yang begitu nyaman betul. Berbeza dengan tempat-tempat yang lain, memang semuanya panas, tapi kalau dekat dengan Nabi Muhammad nyaman. Allahu Akbar, hebatnya Allah. Daripada kecil lagi Nabi Muhammad sudah pun merahmati, memberkati Nabi SAW. Awan pun melindungi Nabi SAW, dan juga udara pun ketika itu memberikan kenyamanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tempiasnya kena kepada orang yang berhampiran dengan Nabi yang ketika itu bersamanya adalah Syaima, anak kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi inilah sedikit yang dapat kita kongsikan pada hari ini daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Kita masih di peringkat awal lagi, iaitu sekarang ini dalam fatrah atau peringkat penyusuan Nabi SAW, dan setelah disusukan masih berada di dalam penjagaan Halimatus Sa'diyah, sehinggalah berlaku di antara peristiwa yang menggemparkan yang begitu besar pada waktu itu, iaitu peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua kerana mengambil perhatian di atas perkongsian kita pada hari ini. Jangan lupa, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat untuk bersama pada minggu depan pada hari Jumaat juga, iaitu yang kita akan lanjutkan dengan sirah ini, yang kita akan berkatakan tentang pembelahan dada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Dan nak diingatkan juga, seperti mana yang kita juga sebenarnya ada pada setiap hari, dan ni dah cuti sekolah kan, anak-anak kita ni dah mula dah cuti. Cuti ni bukan bermakna cuti kita ni tak ada aktiviti yang berfaedah sehingga kita buang masa dan sebagainya. Tak, kita nak supaya anak kita ni diisi dengan program berfaedah. Jadi ibu bapa kena pada waktu ini banyak memberikan waktu mereka kepada anak-anak, kerana waktu yang sebelum ini dibahagikan dengan sekolah dan madrasah, tapi sekarang ni ibu bapa yang sebenarnya full time yang ada dengan anak-anak, tapi terpaksalah ibu bapa kadang-kadang bekerja dan sebagainya, maka dekatkan anak kita dengan program-program macam ini. Sebab tu kita ada program hari-hari, tapi kita ambil sekejap je, tak apa, yang penting anak-anak kita dapat asas-asas. Setiap hari Senin dan Selasa kita ada asas-asas fiqh. Kita dah sebelum ni kita dah buat praktikal wuduk. Jadi praktikal wuduk tu supaya anak-anak kita pun tahu cara wuduk yang betul, kita pun dapat memperbaiki dan memperelok insya-Allah wuduk kita. Lepas ni ada lagi, lepas ni kita ada mandi, tapi tak tahulah nak kena tunjuk mandi ke tidak ni. Satu keadaan yang kita kena fikirkan bersama ni kan. Dan juga tayammum. Bagaimana cara bertayammum, insya-Allah kita akan tunjukkan secara praktikalnya. Dan juga daripada amal-amal ibadat yang lain yang akan kita bahaskan dalam fiqh, sangat menarik insya-Allah, dalam keadaan suasana yang kita panggil kondusif kononnya, iaitu supaya kita dapat untuk kita menghayati betul-betul cara pemahaman yang benar. Apatah lagi juga di antara yang kita juga disuruh untuk mempelajari Al-Quran pada Rabu dan Khamis, kita ada Ustaz Azian bin Man yang mana dia akan mengulang kaji balik untuk kita sekarang ni dalam tajwid. Sebab Al-Quran memang belajar tajwid itu fardu kifayah, tapi mempraktikannya, menggunakannya untuk membaca Quran adalah wajib untuk kita, fardu ain. Kita kena baca Quran dengan tajwid. Jadi sebab tu kita kena mempelajari juga tajwid ini supaya bacaan kita itu betul dan benar, yang mana apabila kita benar dalam bacaannya, kata Nabi SAW, orang yang baca fasih, elok, benar tajwid apa semua, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mencatat, malaikat yang penuh rahmat. Kita sama tergolong dengan malaikat tu, subhanallah. Tapi dia masih lagi belajar perlahan-lahan, tetap dapat pahala 2 kali ganda, kata Nabi SAW. Jadi itu yang kita war-warkan, minta bagi tahu kepada semua, cuti sekolah ni gunakan aktiviti ni. Kalau tak dapat penuhkan semua, ambil setengah jam tu, insya-Allah setiap hari pada pukul 3 petang Isnin hingga Jumaat, dengan 3 subjek yang kita bahaskan, fiqh, Al-Quran dan sirah. Maka panjangkan kepada yang lain, sharekan kepada orang lain, yang mudah-mudahan bercambahlah. Kita share ni, jangan ingat rugi. Share ni, orang pun tengok dapat share kita, dia pun tengok dan dapat manfaat, kita dapat pahala. Macam pokok ni, kita kalau kita tanam, dia akan bercambah. Dia bukan bercambah satu, dia akan pergi sebelah, dia akan cambah jadi banyak. Begitu ganjaran kita akan semakin bertambah. Dia tambah lagi, share di sini. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia juga akan mendapatkan ganjaran
seperti mana orang tu kita dapat ganjaran yang kita berikan kepada orang tu tanpa mengurangkan ganjaran kepada orang tersebut. Alhamdulillah, Masya Allah, kita kena ambil peluang-peluang ini, insya-Allah. Terima kasih semua sekali lagi di atas perhatiannya, minta maaf di atas kekurangannya. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Isnin untuk pelajaran fiqh kita, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita dan juga mudah-mudahan bertambah subur rasa cinta dan juga kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan sentiasa berusaha mengikuti dan juga mempraktikkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sehingga kita akan diberkati dalam kehidupan ini dan selamat di dalam barzakh dan juga selamat di mahsyar untuk kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di mahsyar, bahkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa untuk banyak selawat kepada Nabi, khususnya setelah asar ni. Selawat yang insya-Allah kita sharekan di dalam Facebook, boleh tengok sirah selawatnya. Bacalah sebanyak 80 kali, yang mana kata Nabi SAW, siapa yang selawat 80 kali ini, insya-Allah akan akan diampunkan dosanya 80 tahun. Maka ini fadilat yang begitu besar, jangan lepaskan peluang. Hadza wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.